Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 122. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan-rakan saya Izzy Nazri, Ya, saya. Amir Arafat Ya, saya. dan juga Jumi. Ya. Ambil tangan Jangan tangan. Kita nak bercerita tentang Liga Malaysia lah. Okey. Kita dah cerita FNM, Bestnya. kita dah cerita pasukan negara. Ni dah Kedudukan Amir dah ludah sikit semua kan. kan. Pada kedudukan pengganti Tasheho kan. Kita dah cerita. Tak cerita pula Amir punya favourite, sejenis MFL. Seketul ni. Okey, tapi sebelum kita nak mula, MFL sebenarnya dah melantik CEO baru. Okey. Stuart Ramalingam yang sebelum ni adalah Setiausaha Agung Agung FM. So rasanya dia baru 3-4 bulan lah Ya. bersama dengan MFL. So kita nak cerita tentang apa pembaharuan format Liga Malaysia ataupun Liga Super lah kita cerita tahun ini. Aku rasa tak banyak pembaharuan. Dia bertukar sikit-sikit tapi aku rasa impact dia agak besar jugalah. So kita tengok apa yang dia cakap. Okey, ni Stuart cakap dengan kepelbagaian budaya di Malaysia, kami sesuaikan dengan hybrid sistem yang kami ada. Kami memandang serius perkara ini dan ia dikaji semula, tetapi setakat ini Liga kekal dengan format yang sedia ada, dia cakap. Okey. MFL telah mencadangkan ni yang dia nak tukar lah. Dia bukan dia nak tukar, dia dah tukar pun. MFL telah cadangkan 2 waktu sepak mula berbeza, iaitu 8.15 malam dan 9 malam di Semenanjung lah. Manakala di bulan Ramadan 10 malam di Semenanjung. Untuk di Sabah dan Sarawak, perlawanan dicadangkan antara 7.30 malam, 8.15 malam, sementara bulan Ramadan 9.15 malam. So ini antara pembaharuan yang dibuat oleh Stuart sendiri lah ataupun MFL. Kita bagi dia Amir lah Amir. Reaksi kau Amir dengan pengubahan dua kick-off yang sebelum ni. Actually bukan perubahan lah Kod Min. Aku rasa penambahan. Penambah baik. Macam sebelum ni memang ada pukul 9 kan. Sebelum ni pukul 9 je. Memang pukul 9. Yelah pukul 9. Sebelum ni pukul 9. Lepas tu tambah yang baru ni 8.15 dan juga pukul 10. Pukul 10 tu untuk Ramadan. Ya, betul. Setengah. Ya. Kira untuk Borneo lah. Betul, untuk Sabah Sarawak lah. Sejujurnya aku rasa selalunya rasa memang nak maki je apa benda yang Okey, kita buat. okey. Oh, Dia kena ada orang macam ni. Apa panggil lah kalau dia pembangkang. Dia apa panggil? Check and balance macam tu lah lebih kurang. So Amir orang yang macam tu lah. Tapi untuk kali ni memang aku check je lah. tak ada kira balance lah. Tak ada balance lah. Okey. Sebab aku rasa itu penambahbaikan yang baik. Okey. Sebab dia memberikan ruang. Kita sedia maklum sebelum ni semuanya sama. Kick off, semua game. Sepak mula semua sama lah. Betul. Jadi semua game kita tahu semua crowd kat Malaysia ni kadang-kadang tak beramai mana pun. Betul. Game kau nak tengok, kau akan tengok game yang lebih sama ada satu game favorite kau. Betul. Atau kedua game yang Pasukan yang besar lah. Pasukan besar. Big game. Big game. So kau akan crowd tu akan beralih. Kalau Betul. kita tengok kat YouTube pun kita boleh tengok kat situ berapa angka dia kan. Ya. 1,000. Contoh Melaka United lawan UiTM yang orang tengok 5,000, tapi bila part JDT lawan Terengganu mungkin dia akan jadi Tinggi. 100,000 Dan game kan. tu dimulakan, dia mainkan pada waktu yang sama. Ya, betul. Jadi aku rasa mungkin kat situ CEO baru, maybe Mr. Stewart sendiri nampak mungkin ada peralihan. Masa tu boleh memberikan ruang kepada tim lain untuk ada added value, ada commercial value kat situ lah untuk lebih Commercial banyak value tu maksudnya apa dari segi viewership lah. viewership. Yang Sebab penambahan viewership lah. penambahan viewership dan penambahan orang kata konten bola sepak tu kepada penonton tu sendiri. Benda ni patutnya dah dilakukan lama dah. Betul, lah. patutnya lama kan. Tapi tak tahulah. Tak tahu. Ni. Sebab tapi Jo, sebelum aku nak ceritalah apa yang reaksi Stanley Bernard lah CEO KL. Ada penonton cakap ataupun penyokong cakap alah ubah macam tu je. Tak ada apa-apa. Aku pun boleh ubah masa. Macam Amir cakap tadi, delay komersial dia nombor 1. Amir dah menjawab. Dan of course banyak perubahan tu. Kalau 8 suku, kalau game yang hari Sabtu untuk aku bagi weekend punya game, dia game awal tu lebih baik lah untuk crowd. Kalau yang kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah, ibu bapa Untuk pergi stadium lah. betul, dia boleh consider untuk bawa bagi aku lah. 8 suku dan 9 tu banyak perbezaan. Untuk kalau crowd yang kanak-kanak juga, benda tu boleh dijadi guna pakai. Sebab game akan habis dalam lebih kurang pukul 10. Betul. So just nice. Benda Kalau tu pukul dia tak- 9 selalunya habis 11 lebih. Betul. So Kan? benda tu aku nampak jugalah. Nampak macam ya, nampak macam tak. Lepas tu kalau nak ikutkan orang cakap, ada juga yang aku baca komen-komen dekat page MFL yang cakap apa ni mengenai azan dan sebagaimana kan. Timing. Kita akan ceritalah kejap lagi. Aku akan tanyalah So soalan tapi seterusnya. kalau untuk aku, kalau ditanya ada perbezaan, ya ada. Kita nak tengok reaksi Stanley Bernard sendiri CEO KL City. Dia cakap lah
jika dilihat dari sudut penyiaran di liga utama dunia seperti Liga Perdana Inggeris yang kita paling rapat lah kan, tapi sebenarnya Liga Eropah pun sama juga, yang mempunyai nilai tontonan tertinggi, sememangnya pengasingan jadual perlu dilakukan selain tidak menembongkan pasukan-pasukan besar dalam waktu yang sama. Macam kawan cakap juga, dari segi nilai komersial, bila viewership naik kepada tempat-tempat lain, Ya. barulah ada penaja nak masuk. Ya. Betul lah. Betul. Untuk sepak mula 8:15 malam pula, perlawanan akan habis lebih awal. Ini yang Juf cakap tadi. Bila perlawanan habis lebih awal, contohnya waktu bekerja, kalau game hari Selasa. Okey. Untuk orang bekerja, dia lebih sesuai lah. Tak adalah kita balik. Kalau Ada game... kau tersidai nak tunggu lagi sejam lagi. Betul. At least balik awal sikit lah. Awal sejam lah lebih kurang kan. Lepas tu dari segi macam family lah. Sebenarnya Liga Malaysia ni timing dia tak selesa dengan keluarga kalau kau tanya aku. Betul lah. Kau setuju? Kau setuju? Betul, setuju. Di mana aku pernah tengok tweet daripada pemain global daripada kita lah, kan. Ada bagi cadangan. Dia lah admin. Tak tahu. Tak adalah korang tu. Okay, which is yang suggestion perbualan aku dengan Amin pun benar, yang macam lebih menarik adakan petang, di sebelah petang, di mana sebenarnya di sebelah petang tu bila cakap pasal keluarga, kalau game weekend sebelah petang lebih menarik sebenarnya. Betul. Sebenarnya lebih menarik Macam kerana liadah lah benda tu. betul, dia boleh Timing dia sesuai. kita boleh bawa keluarga. Betul. Dan sebagainya. Umur lapisan masyarakat tu boleh tengok. Lagi best kalau memang ada timing petang yang 8 suku tu dan pukul 9. Ya, actually. sebab bila 4:45 ni, kadang-kadang malam family kita nak ada dinner lah, nak ada makan malam, nak buat benda lain kan. So petang tu sebenarnya secara automatik ya. Okey, kita boleh tengok bola lah petang ni. Lepas tu malam kita boleh pergi, sebab kadang-kadang petang kita tak buat apa pun. Betul. Kita mungkin kat shopping mall. Kan, kat shopping mall pergi membeli belah ke apa, tapi mungkin bila ada aktiviti bola sekurang-kurangnya dekat Lembah Kelang lah. Kita cakap kan 4:45 tu aku rasa okey lah. Kalau asar kita nak skip asar, mungkin boleh kick off pukul 5 lah. 5 suku kan, sebelum maghrib kita habis kan. Aku rasa itu penambahbaikan yang aku rasa. Aku ada dengar-dengar MFL cakap diorang tengah consider tapi bukan musim ni. Okey, ini yang pasal azan isyak tu lah. Mungkin Ju boleh jawab kita atau bagi Amir ke situ kan. Ada juga mengatakan bahawa kalau sepak mula 8:15 malam, ia akan mengganggu azan isyak. Macam mana, Mek? Maksud kau tengah main tiba-tiba azan berlangsung. Sebab benda ni tak jadi isu tau dekat negara-negara Arab. Okey. Itu aku cuba. Negara Arab tak kisah pun benda ni. Aku pun cuma Malaysia ni sangat-sangat strict. Tapi mungkin lebih kepada budaya lah. Tapi sebenarnya kalau kita nak compare dengan Arab, susah juga Min. Pasal kita tahu Arab punya liberal tak sama dengan Malaysia. Yalah, memang lah. So Nak cakap, for me is totally wrong lah kalau nak compare dengan Arab pada aku. Bukan nak Kita ni terlalu konservatif dalam sesetengah isu, especially agama. Okay. Aku tak nampak apa masalahnya. Betul. Teruskan. Jadi apa beza kalau azan dan time waktu kau bekerja? Pada aku kalau azan ketika bermain stop sekejap pun tak apa kot. Is it the issue? Okey, ini jawapan daripada MFL lah. Okey. Yang aku dapat ni jurucakap MFL cakap sendiri. Dia kata sepatutnya, dia dah tanyalah orang-orang yang pakar. Dia kata patutnya tak jadi isu. Okey. Tapi MFL sebagai Maksud kau tanya orang pakar tu yang dalam bidangnya lah. bidang agama lah. Okey. So dia kata MFL tak ada isu nak berhenti seminit 2 minit. Okey. Kalau yang sepak mula 8 suku. Tapi dia akan berhenti yang seminit 2 minit tu kalau kedengaran yang dekat dengan masjid je. Yang tak ada dekat dengan masjid, perlawanan akan diteruskan. Betul? Betul? Kita main dulu juga. Tak, Min. Kalau logik akal begitu. Dia sebenarnya, dia macam ni. Bila kita dengar azan, kita ada menghormati satu. Dan kita ada istilah jawab azan tersebut. Memanglah. Jadi macam mana kau nak menjawab? Macam mana kau nak menjawab? tak boleh lah. Is it dia, adakah dia menghormati? Macam yang first point tadi. Itu sebab tu. Negara Arab benda tu tak ada isu. Ya betul. Aku tak ada nak aku just nak tambah point Arab tu betul ke kita tak betul. Aku pun merujuk benda sama bila tengok komen macam tu. Betul lah, aku mendengar tengok bila kat page tu, bila orang tu aku terus memang refer benda yang sama. Aku tengok Liga Saudi dengan Liga UAE. Okey. Nak cakap isu tu sebab aku tengok diorang punya kick off time memang ada dua. Satu yang nak dekat lepas Isyak, lagi satu tu memang dia antara maghrib dengan Isyak. Memang sebelum maghrib pun macam kick off dia 5.30. Okey, sebelum maghrib. Okey, then bila azan maghrib? Azan maghrib dia dalam pukul 6. Okey, then bila azan maghrib selepas kick off tu diorang Tak lah, aku tengok fixtures lah. So meaning dia, bila aku tak cerita masa ada clash, dia teruskan je lah. Di maknanya bila aku tengok features dia je, memang kebanyakan kick off dia 5.30 dan pukul 7.30 kot. Sebab mungkin 7.30 dia dah isyak dah. Dia isyak awal. So tapi dia orang plan pun is macam tu. Tapi dia menganggap dia tak
Stewart cakap, dia kata dia mengalami kekangan sebab kat Malaysia ni terlampau sensitif. Dia kata, nak kena buat pukul 9 sebab lepas isyak macam tu Betul dia lah. cakap kan. So dia kata bila aku nak buat kick off petang pun aku kena jaga sebelum maghrib, selepas asar. Window tu kecil Betul. Ruang tu kecil. ruang Ya, tu sangat gap tu kecil sangat. Gap tu sangat kecil. So dia kata nak tak nak dia kena buat sebab benda ni dari segi komersial dia cakap Betul. kan. Betul, tak persoalan dia kat sini. Bila azan tu sebenarnya, yang aku question lah, yang korang aku minta pandangan korang juga. Bila azan tu, kita yang isu dia sekarang, game nak kena berhenti ataupun spectators ni semua kena pergi solat. Itu 2 poin beza tu meh. Ya, Betul. Ah. Jadi persoalannya isu sensitif tu kat mana sebenarnya? Okey, pada Kalau aku dia dengar okey. benda tu, mungkin game perlu diberhentikan. Betul. Tadi tu. Betul. Kalau yang kedua tu, kalau tak dengar azan, Boleh teruskan. boleh diteruskan. Boleh teruskan. Jadi, Betul. isunya di mana di sini? Isunya kalau kita dengar lah benda tu. Kalau kita dengar, Tapi sekarang ni pun Tapi- MFL dah cakap, Ha. jurucakap MFL pun dah cakap, dia kata tak ada masalah nak berhenti sekejap. Dia kata yang dekat dengan masjid, and dia kata sebelum ni kita berhenti drink break. Ada Betul. water break. Ah, Dia kata kita boleh buat benda ni, dia cakap. Tak ada aku sebenarnya masalah. nak bandingkan dengan drinking break itulah sebenarnya tadi. Dan kalau kita tengok environment stadium di kat Malaysia ni, aku tak tahu lah personally kalau aku pergi stadium, susah juga aku nak dengar azan. Aku tak tahu lah korang. Aku jarang lah dengar. Aku rasa dulu masa kita pergi Felda ada kot sekali dengar azan Stadium Felda. Dulu lah aku rasa. Macam ada dengar masa kat Stadium Felda kat Jengker dulu. Macam Asyik. Kedah aku pergi tak dengar. Aku pergi Johor SSI baru pun tak dengar lah. Lakin aku tak ingat. Azan kat telinga kau. Itu kalau Sebab kau naik share sangat selalu. Yelah time tu Ifdayu tengah hat-trick je. Contoh kan. Tapi pada aku itulah Min, aku rasa susah untuk kedengaran azan itu di stadium bola sepak di Malaysia ni. Aku rasa kan? Aku rasa dalam kes ni kita kena, dalam bahasa orang putihnya, give and take lah. Ya. Maksudnya kita asalkan tak melanggar peraturan agama kita, Ya. InsyaAllah kita boleh teruskan lah. Kalau tu betul-betul melanggar, kalau benda tu setakat adat, then aku rasa tak perlulah kot. Dalam satu temu bual Nadia Arena baru-baru ni, Ketua Pegawai Eksekutif MFL Stuart Ramalingam berkata, perlawanan ini bukan temu bual lah, ini dia buat sidang media sebenarnya aku rasa. Perlawanan Piala Subangsih kini tiada kena mengena dengan saingan liga. Keputusan yang wajar, Juf? Ni keputusan yang sangat baik. Untuk aku, ada juga aku banyak membaca ni, banyak orang macam alamak kenapa tiba-tiba nak tukar kepada ni lah yang baru kan. Sebenarnya mungkin semua terlupa dan penonton juga aku ingatkan balik. Sebenarnya kita bukan tukar saja. Sebenarnya kita kembali kepada asal. 2014 sebenarnya bermula balik yang permainan di dalam liga tu. Liga Super. Maksudnya perlawanan tu aku ingat dia bermula dengan perlawanan Lions 12 dengan Pahang. Okay. Tahun 2014 pembukaan. Alasan waktu itu MFL masa tu mengatakan di mana dia nak memeriahkan lagi liga. So sebab tu dia letak point kat situ. Tapi untuk aku Sama je lah. yelah, masa tu lah kita tak nak cerita lah benda yang lepas. Yalah. Which is benda Tak kalau ada meriah menjawab pun, soalan macam Amin tu juga. Menjawab soalan Amin, aku sangat setuju. Paling utama sebab kita boleh memisahkan Liga Super dengan Piala Sumbasih. Kenapa? Untuk aku nampak di mana dia boleh jadi satu perlawanan privatasi atau komersial lain. Which is nombor satu, kau boleh cari penaja lain lah, boleh cari sebab dia bukan Liga, katakan TM Liga Super, kau dah tak boleh panggil sponsor lain. Kalau Subangsih, kau mungkin boleh contoh kan. Macam aku rasa Charity Shield English punya, aku tak salah aku, McDonald ada sponsor. Tapi whole league McDonald tak ada sponsor. Untuk charity je. Nilai komersial ataupun charity, benda tu dia boleh privatasi lah, dia boleh diswastakan. Macam perlawanan amal tapi perlawanan pembukaan lah. Betul. Kalau perlawanan ini sudah diasingkan dari liga, kenapa tidak bermain di gelanggang berkecuali ataupun gelanggang neutral lah? Ya. Dia nak mengelakkan benda tu, apa, ada kedatangan penyokong beramai-ramai. Okey. Maksudnya dekat sana tak ada penyokong lah. Kat KL tak ada penyokong lah. KL tak ada penyokong lah akhirnya. Tak, dekat sana pun tak, sebab dia orang nak tak nak ada penyokong ramai-ramai datang. Maksudnya kat sana pun tak ada penyokong lah. Dekat sana semua tak ada penyokong lah kot. Kan? Tapi kalau kita Tapi mungkin cara dia cakap, dia tak nak ada pergerakan tu yang ramai-ramai Besar-besaran lah. ke KL. Maksudnya dia nak cakap yang KL datang Johor tu tak ramai lah. Lebih kurang macam tu lah. Oh, penyokong ya. KL. Sebab dia cakap dia tak nak pergerakan ramai-ramai tu ke KL. Bermaksud KL punya penyokong, sadly, sedihnya,
Dia orang tak ramai lah. Aku tak berapa pasti dengan hujah tu lah, dengan justifikasi tu. Cuba kita tukar KL tu dengan Kedah ke, dengan Terengganu ke, kan? Pada aku lah kan. So mungkin justifikasi dia berbeza sedikit, Min. Tak tahulah. Kan? Tapi kalau kau tengok pun dekat Serie A bawah Super Copa Cup pun Yang tu itu ada hujah yang berbeza lah, Meh. ada hujah yang berbeza di situ Sebab aku tak rasa kita mampu untuk bermain di kawasan yang lain. Okay. Jadi aku rasa kenapa di sana tu sendiri mungkin stadium tu stadium bola sepak, yang lain ni stadium multipurpose. Itu okey, itu jawapan Amir. Untuk ada pandangan kau. Untuk aku tak ada masalah pun, cuma aku nampak kalau dah decide macam ni untuk MFL, be consistent je lah. Kau jangan cakap tahun ni kenapa gelanggang ni kau pilih ni, jadi tahun depan kau pilih neutral pula. Oh, kita kena neutral, faham tak? Macam tak konsisten. Sebab tahun ni tepis-tepis sebab dah kena. Maknanya kalau kau nak kalau kau nakkan konsistensi tu, kita dah tahulah musim depan pun main kat SSI juga. Tak kisah, maksud aku tak, dia kena klik okey sebab ada aku terbaca. Kau faham maksud aku kan? Tak untuk aku sebab dekat dalam Twitter tu sendiri ada orang quote sikit yang MFL cakap yang dia kena bermain di gelanggang berkecuali ataupun di mana-mana MFL decide. So bagi aku, you decide once lah. Kalau kau rasa juara Liga Super, setiap kali Piala Sumbangsi harus bermain di gelanggang juara, silakan kita teruskan tradisi tu. Aku tak ada masalah macam tu. Apa yang Jufri cakap tu ada betulnya, ada yang berbezanya. Okey, ni sebab aku nak cakap Dari tahun 2014 bila kita dah cakap ada mata, of course lepas tu kita akan main dekat juara liga, okeylah sebab ada mata kan. Tapi betul. Sebelum tu 2013 2012 tak salah aku gelanggang berkecuali. Betul. Tapi kalau tahun 2009 2010 walaupun tak ada mata, main di gelanggang juara liga juara. So maksudnya MFL ataupun sebelum tu tak ada MFL. Sebelum tu tak konsisten. Maksudnya kita tapi kalau aku tengok tahun-tahun sebelumnya memang banyak main gelanggang neutral pun. Tapi ada tiba-tiba yang tiba-tiba main gelanggang liga juara liga lah. Betul. Tetapi ini jawapan daripada juru cakap MFL sendiri. Okey, ini lebih detail sebab ini yang dia cakap kalau mereka sewa di Bukit Jalil, kos dia adalah 250,000. Dan kapasiti yang boleh masuk bukan full. Maksudnya jadi macam hari tu masa KL lawan JDT hari tu hanya half. Maksudnya hanya 40,000. Jadi di SSI percuma lah. Di SSI percuma. MFL dapat 10% dari segi levy macam tu. Johor bagi percuma. Maksudnya MFL tak perlu bayar apa-apa tapi dapat lagi komisen sebab perlawanan tu perlawanan Piala Sumbangsi. Dari segi tu MFL jimat duit dan juga sebenarnya tak perlu keluar duit lah sebenarnya. Dari segi itu. Steward merasakan ini yang dia beritahulah, dia rasa kenapa kita perlu buat dekat di stadium yang besar, bayar kos yang besar. Johor dah offer murah ataupun mungkin MFL kena keluar lah sikit untuk kos-kos lain lah, facility media apa benda semua kan. Tapi kita lepas tu dekat Bukit Jalil pun bukan kita boleh full capacity. Dan juga KL ini secara tak langsung sebenarnya KL pun tak ramai penyokong lah sebenarnya. Sebab hari tu aku pergi final hari tu memang sebenarnya penyokong KL tak ramai. Bagi aku untuk elakkan kontroversi memang kena main padang berkecuali lah. Betul. Tetapi kalau aku dapat dengar cerita macam lagi cost efektif. Aku lebih suka dengar justifikasi bab cost efektif rather than pergerakan beramai-ramai tu. Sebab pada aku pergerakan beramai-ramai tu sedikit karut lah. Tapi ni aku cerita benda yang liga luar. Apa yang diorang buat dengan diorang punya Liga Sumbangsi diorang lah. Super Copa Italia yang sama juga dengan Piala Sumbangsi ni tradisinya banyak bermain di gelanggang luar negara. Seperti Qatar, China dan Saudi sebelum ni sebenarnya. Cuma tahun ni because sebab COVID, dia tak buat dekat Qatar, China, Saudi. Sebab dia buat kat Qatar, China, Saudi sebab dia nak promosi lah. Promosikan liga dia. Liga Italia lah. Selalunya kalau dia tak main luar, dia akan main di Liga Juara Serie A. Serie A. Contoh musim ni aku rasa dia main di San Siro. Inter Milan lawan Juventus tak salah aku lah. Dan juga pasukan kebangsaan Itali tak mempunyai stadium sendiri macam Bukit Jalil ataupun Wembley. Diorang tak ada tau. Aku pun terkejut sebenarnya bila aku check balik. Itali kalau main pasukan negara diorang tukar-tukar stadium. Last kali mengenai jadual Liga Malaysia, sebab ada macam komplain sikit daripada Selangor, daripada Michael sebenarnya, ketua jurulatih, cakap macam tak seimbang sebab perlawanan Selangor yang terakhir, 3 perlawanan Selangor yang terakhir adalah away. Stuart cakap sebenarnya tak ada unsur pun berat sebelah. Tapi apa pandangan korang? Kalau ikut bahasa orang putihnya yang sefaham aku lah,
Sentiasa akan ada benda yang pertama kali. So bagi aku it's no issue lah. Lagi-lagi kat Malaysia. Enjoy Michael. Just enjoy lah kat Malaysia ni. Slang something like that lah Michael kan. Bagi aku tak ada isu lah Min kan. Pada aku tak ada isu sebab satu kita kena faham Malaysia ni kita ada negara yang negeri yang berada di bahagian semenanjung. Kita ada negeri di bahagian Borneo kan. Aku nak pick up balik apa yang coach Sabah kata, Ong Kim Swee. Dia bersetuju dengan perubahan jadual waktu ni apa Sebab sahaja. diorang dapat main away 3 kali. Betul, sebab diorang tak perlu nak Betul. banyak kali. Kalau tak dia akan incur cost Sabah. So pada aku benda ni okey kan. So kau beruntung lah Michael, kau kat Selangor. Cuba kau duduk dekat Sabah. Saya kau pun pening kepala kan. Bagi, nak ulang alik something like that. So pada aku mungkin kau tak ada experience handle team yang ada dua side ni, satu Semenanjung, satu Borneo. Mungkin masa kau dekat, aku tak tahu, mungkin masa dekat Jerman ke apa ke, memang dalam satu daratan yang sama kan. Kau tak perlu nak pergi ke rendah laut ke apa something like that. So pada aku benda tu fair enough untuk kita semua rakyat Malaysia. Macam kau Michael, masalah kau lah sendiri, aku tak campur lah. Menurut jurucakap MFL ataupun steward sendiri, dia kata dia menghadapi kekangan yang sangat besar sebab Liga Malaysia ni adalah liga kalender yang paling susah, dekat antara paling susah dalam dunia nak buat. Dahsyat Okey, 19 public holiday. Itu satu. Dia tak boleh buat dalam masa public holiday 19 27-28 hari untuk pasukan kebangsaan. Ini yang dia bagi ke pasukan kebangsaan dalam lebih kurang sebulan lah. Sabah Sarawak dia nak kena consider kos perjalanan tu. Sebab tu yang jadi 3 away tu. Beberapa pasukan kongsi stadium. Contoh TJ City dengan Selangor. Musim lepas kalau korang perasan, PJ City ada main Sabtu, tiba-tiba Selangor main Sabtu. Main Ahad. So sebenarnya Selangor komplain. Sebab Selangor kata Padang dah rosak Ahad. So dia orang nak kena, and bukan PJ City dengan Selangor je yang share. Ada beberapa pasukan. Tak salah aku 6 pasukan yang kongsi stadium. Kuching FC dengan Sarawak United. Yes. Aku dengar. Okey, Ramadan hanya boleh main seminggu sekali. Kelantan dan Terengganu tak boleh main di Kelantan dan Terengganu sewaktu Ramadan. Kalau kau nak tahu. Okey. Nampak betapa susah. Main away lah semua. Kena main away during Ramadan tu. Kelantan dan Terengganu kena main away saja. Betul. Kedah tak perlu. Dan tak boleh ada 2 kali game dalam masa seminggu. Itu yang kali ni kalau kau perasan, yelah musim lepas sebab pandemik semualah. Musim kali ni masa JDT main AFC Champions League, dia akan termasuk liga berjalan juga. Betul. Terpaksa sebab memang pack. Yang tu kekangan-kekangan yang dihadapi oleh mereka bila diorang nak buat kalender dekat Malaysia ni. Sebab Stuart cakap, dia kata kita terlampau banyak sangat perayaan yang dia kata macam kadang-kadang macam EPL Christmas Day 1 hari je cuti. Betul. So esok tu kau main. Tapi negara Eropah lain cuti lah, winter break apa semua. Tapi dia kata kita sebab banyak sangat 2 hari raya, 2 hari Chinese New Year 2 hari, lepas tu Deepavali. So benda-benda ni semua memang menghadapi kekangan, dia cakap. So ini dia punya penjelasan yang bagi aku media pun tak sampaikan. Orang simpan je lah buat perkasam. Betul. Dan perubahan yang MFL buat tak banyak aku rasa. Aku rasa bukan major lah. tapi impact dia sebenarnya besar. Pada aku impact dia sangat besar kan. Sangat besar dari segi komersial apa semua. Betul. Sebab kita tahu tahun 2022 atau 2023 MFL kena cari penyiaran baru, hak penyiaran baru. Unify dah tamat kontrak. Okey. So 2023 tahun ni last lah. Tahun terakhir, musim terakhir lah. Steward kena jual. So bila dia tukar timing ni, viewership tu dia nak kena jual dekat penaja-penaja ataupun hak penyiaran yang lain lah. Yalah. Astro ke siapa-siapa. Maksudnya ini musim untuk test run rule baru ni lah kan. Dengan harapan semoga 2023 tu dapat tarik penaja-penaja yang baru lah berdasarkan test run ni. So kesimpulannya liga bukan di bawah kawalan lah. Bukanlah. Tapi kawalan MFL. Stuart lah yang mengawalnya. Siapa lagi? Tak ada orang kawal belakang dia lah. I'm not sure about that lah, Min. Tak pastilah. Tak pastilah. Itu tak pasti. Pasal itu nama dia Stuart. Nama dia Kasim. Yusof ke? Dia tak lah. Okay, aku rasa itu saja perbincangan kita orang pada kali ini. Terima kasih kerana mendukung kami. InsyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.